jom kita sambung kesan pergerakan kerak bumi. Permukaan bumi terdiri daripada lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai plat. Plat tersebut terbahagi kepada dua, iaitu plat daratan dan plat lautan. Lapisan plat bumi berada di atas lapisan mantel. Pengaruh arus perolakan di lapisan mantel menyebabkan plat bumi bergerak. Pergerakan kerak bumi atau plat melibatkan proses pertembungan dan pencapahan. Okey, apa itu pertembungan? Proses pertembungan adalah perlanggaran antara plat-plat di kerak bumi secara serentak. Okey, manakala pencapahan pula adalah pemisahan dan pergerakan plat-plat di kerak bumi. Okey, proses ini seterusnya menyebabkan pelbagai kesan kepada pembentukan muka bumi. Kesan yang pertama pergerakan kerak bumi adalah berlakunya proses hanyutan benua. Okey ya, hanyutan benua adalah pencapahan atau pemisahan plat yang menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Ingatlah, benua ini adalah daratan, kawasan daratan. Okey, walaupun proses pemisahan plat terjadi dengan sangat perlahan, ahli sains membuktikan kemungkinan kedudukan benua pada masa sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua. Okey, kalau awak lihat benua pada 200 juta tahun dahulu, okey, kalau awak lihat tiada berlaku pemisahan apa-apa pun. Okey, dia ada satu sahaja benua yang dikenali sebagai Pangaea. Okey, dikenali sebagai Pangaea. Kemudian berlakunya pemisahan, pergerakan daripada 200 juta tahun kemudian kepada 135 juta tahun dahulu, dia nampak seperti berpisah. Okey, dan sekarang. Okey, dan sekarang kita lihat terdapat 7 benua yang telah kita belajar. Okey, dia pecahkan benua-benua tersebut. Ini adalah hanyutan benua, pemisahan antara benua. Seterusnya, kita lihat kesan yang kedua. Pergerakan kerak bumi adalah gunung lipat. Pergerakan dan pertembungan plat bumi akan menyebabkan berlakunya pembentukan gunung lipat. Pergerakan dan pertembungan itu berlaku apabila terdapatnya daya mampatan pada kerak bumi. Tolakan dan himpitan dua plat dari arah bertentangan akan menyebabkan kerak bumi termampat. Seterusnya membentuk banjaran gunung lipat. Okay, dia membentuk gunung disebabkan proses daya mampatan kiri dan kanan. Kesan yang ketiga, pergerakan kerak bumi adalah berlakunya gunung bongkah. Gunung bongkah terbentuk akibat pergerakan kerak bumi yang disebut gelinciran atau sesaran. Okey, sesaran adalah pergerakan plat-plat bumi secara berselisih di sepanjang garis gelinciran. Proses gelinciran biasanya berlaku di sempadan plat bumi di daratan atau di lautan akibat pengaruh daya tegangan atau mampatan. Kesan yang keempat, pergerakan kerak bumi adalah gempa bumi. Okey, gempa bumi ini berlaku akibat wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara plat. Proses tersebut akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plat. Okey, kejadian gempa bumi di dasar laut berpotensi mengakibatkan tsunami. Okey, mungkin kamu dah pernah dengar tentang tsunami. Okey, tsunami adalah ombak besar yang tercetus akibat gegaran gempa bumi di dasar laut. Seterusnya, kesan yang kelima, pergerakan kerak bumi ialah gunung berapi. Gunung berapi terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua plat yang mewujudkan zon bernam. Salah satu plat akan terjunam ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. Proses tersebut akan membentuk magma dan lava.
Magma ialah batuan cair yang terdapat di bahagian bawah permukaan bumi. Manakala lava pula adalah cecair panas yang mengalir dari gunung berapi. Seterusnya, plat yang terangkat akibat pertembungan akan membentuk gunung dan rekahan. Okey, kemudian cecair magma akan keluar memenuhi rekahan pada plat bumi. Seterusnya membentuk gunung berapi dan keluarlah lava. Okey, itu saja untuk hari ini. Selamat belajar.